Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa bukan rumah dia besar. Orang yang hebat di sisi Allah bukan rumah dia besar, bukan kereta dia mewah, bukan rumah bertingkat-tingkat, kereta bersusun, kilat-kilat, duit berkepuk, berlipat-lipat, bini dia 4 pun bukan. Tapi orang yang paling hebat di sisi Allah adalah orang yang mampu membawa dirinya, meletakkan dirinya kepada tahap takwa. Sebab itu takwa dan iman itu dipanggil sebagai anak kunci syurga. Sebab itu kata ulama, anak kunci syurga ada 2. Yang pertama takwa iman, yang kedua adalah amalun salihah, amal salih. Itulah 2 anak kunci syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul aliyyul azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atin hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sadaqallahul aliyyul azim. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi hukum Allah ialah 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa ia menciptakan langit dan bumi. Di antara 4 bulan yang dihormati, ketetapan yang demikian ialah agama yang betul lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu dengan melanggar larangannya, dan perangilah kaum kafir musyrik seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kamu seluruhnya, dan ketahuilah sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Surah At-Taubah ayat 136. Pengurusi Masjid Al-Bukhari, Tuan Imam, Tuan Bilal dan keseluruhan pimpinan-pimpinan masyarakat setempat, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, adik kakak yang saya hormati sekalian, apa khabar semua tuan-tuan? Semoga tuan-tuan dan saya berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat kita bersama-sama untuk hadir dan memenuhi segenap juru dan ruang untuk sama-sama kita membawa diri kita ini daripada Islam, nak meningkatkan diri ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada benda yang lebih besar di sisi Allah melainkan takwa. Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa.
Orang yang paling bertakwa bukan rumah dia besar. Orang yang hebat di sisi Allah bukan rumah dia besar, bukan kereta dia mewah, bukan rumah bertingkat-tingkat, kereta bersusun, kilat-kilat, duit berkepuk, berlipat-lipat, bini dia 4 pun bukan. Tapi orang yang paling hebat di sisi Allah adalah orang yang mampu membawa dirinya, meletakkan dirinya kepada tahap takwa. Sebab itu takwa dan iman itu dipanggil sebagai anak kunci syurga. Sebab itu kata ulama, anak kunci syurga ada 2. Yang pertama takwa iman, yang kedua adalah amalun salihah, amal salih. Itulah 2 anak kunci syurga. Persoalannya sekarang, apakah semua amalan yang kita buat ini dikira pahala oleh Allah? Apakah semayang kita ini dikira amal syurga, ataupun dikira sebagai amalun salihah, ataupun dikira sebagai amal salih? Adakah sedekah kita ini dipanggil amal salih? Adakah zikir tuan-tuan dipanggil amal salih? Adakah tahajud tuan-tuan dikira amal salih? Adakah setiap perbuatan amal salih yang kita buat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama ini susun, antaranya Dr. Karim Zaidan. Kalau kamu buat semua amalan kebaikan tidak menepati dengan 3 syarat ini, maka amalan yang kamu buat ini tidak dikira amal soleh. Di dalam maknanya tidak mendapat pahala di sisi Allah. Sembahyang kita buat ni tuan-tuan sebenarnya adalah amal soleh, tetapi kalau tak betul cara ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, dia tidak dapat pahala. Sedekah yang kita buat ini adalah amal soleh, tetapi kalau tidak ada cara yang betul, maka tidak ada pahala di sisi Allah. Maka Dr. Karim Zaidan dia kata, nak buat amal soleh mesti ada 3 syarat. Syarat yang pertama untuk kita melakukan amal soleh, yang pertama mesti kita mengikut Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal soleh yang kita buat, tuan-tuan sembahyang subuh waktu siang, itulah amal soleh. Pertama kita ikut Nabi, yang kedua kita ikut Allah Ta'ala suruh. Kita berpuasa, kita ikut Nabi, kita ikut Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala suruh kita berpuasa pada bulan Ramadan waktu siang. Tuan-tuan tak boleh tukar puasa waktu malam. Sama je 12 jam ustaz. Tak boleh. Sebab kita kena ikut Nabi, kita kena ikut Quran. Yang kedua, kata Dr. Karim Zaidan, kalau kita nak buat semua amal soleh, selepas kita melihat kepada Quran dan juga sunnah, yang kedua, bila kita buat amal soleh, mesti kena ada ilmu. Ilmu kena ada lah. Sebab itu kalau tuan-tuan semayang, mesti kena ada ilmu. Masalahnya sekarang, kita semayang ikut cara kita semayang. Kita tidak mengikut cara Nabi semayang. Sebab itu Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang seperti mana kamu melihat aku semayang. Hari ni cuba tanya diri kita tuan-tuan, umur kita 40, umur kita 50, umur kita 60, selama kita semayang ini, pernah tak kita menghadiri majlis-majlis ilmu khususnya ataupun satu program dipanggil sebagai smart solat? Solat seperti mana Nabi ajar secara solat, kita solat ikut cara Nabi. Kita semayang ni tuan-tuan, minta maaf saya sebut, kita semayang ni kadang-kadang kita belajar bab semayang waktu kita sekolah rendah dulu. Waktu kita sekolah rendah, benda itulah kita pegang sampai hari ni. Kita tidak pernah mencari guru-guru untuk melihat cara kita angkat takbir. Takbir ni pun macam-macam. Ada orang angkat takbir tak masuk-masuk, ada tuan-tuan. Saya saya semalam, 2 hari lepas saya berada di Kuala Terengganu, program di Kuala Terengganu 4 hari. Kemudian sambung dekat Besut, Tanjung Dawai. Kemudian semalam dah balik dah. Semalam di Tanjung Musang, hari ni sama dengan tuan-tuan. Malam ni saya gerak pergi ke KL. Saya rata-rata saya pergi tuan-tuan, ada setengah tempat saya pergi ada orang angkat takbir ni tuan-tuan, takbir dia tak berapa nak masuk sangat. Ada. Dia tergagak-gagak. Allahu Akbar. Tak masuk. Mak, boleh lagi tak masuk dah. Kita fikir masuk dah, dia tak masuk lagi. Nampak tuan-tuan? Sebab apa? Sedang ada was-wasnya dalam dada-dada mereka. Tuan-tuan tengok orang Cina tuan-tuan.
Orang Cina sekali dia tepuk tuan-tuan, mana ada salah masuk, betul tak? Tepuk saja hayya terus masuk tuan-tuan. Kita sebab apa tuan-tuan? Sebab kadang-kadang kita tidak mengikut cara Nabi SAW. Nabi rukuk macam kita rukuk ke tidak? Nabi sujud macam mana kita sujud ke? Tuan-tuan, lepas habis semayang, duduk dekat belakang, tuan-tuan menong. Nabi semayang ni, aku semayang ni macam Nabi semayang. Cuba tuan-tuan fikir. Nabi angkat takbir ni macam aku buat ke? Aku sujud ni macam Nabi sujud. Pernah ke kita duk fikir tuan-tuan? Kalau tuan-tuan pernah duk fikir benda ni tuan-tuan, maka carilah cikgu-cikgu, guru-guru yang boleh ajar cara kita semayang dengan betul. Ada orang kata gini, ada orang dia semayang, dia angkat jari-jari bergoyang. Betul tak? Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, duk gulung. Betul tak? Sebelum pergi umrah okey, balik umrah jari bergoyang. Dia tengok Pak Arab di Mekah buat, dia duduk di anduk malai ni okey. Pergi umrah duduk sebelah Pak Arab. Arab tu angkat tangan, asyhadu an la ilaha illallah. Nampak tak? Dia tengah semayang, dia jeling jari Pak Arab. Tengah-tengah duduk tu dia jeling. Oh, goyang. Balik al-ustaz tuan-tuan, goyang dua-dua. Ni pun masalah juga. Sebab apa tuan-tuan? Ilmu tak ada. Ibu-ibu kita baca Quran elok, bagus kita baca Quran. Tapi adakah kita baca Quran dengan ilmu? Sebab itu tuan-tuan, hukum belajar tajwid ini sunat. Tetapi hukum membaca Al-Quran bertajwid hukumnya wajib. Tuan-tuan pernah tak belajar berkaitan dengan tajwid yang ada dalam Quran? No, kita belajar start daripada sekolah menengah dulu, baru sampai hari ni kadang-kadang kita lupa. Sebab itu bila kita baca Quran, mesti kita kena membaca dengan tajwid. Betul tak? Kita umur 30, umur kita 40, 50, 60, kadang-kadang kita masih lagi tak tahu apakah itu mad asli, apakah itu mad badal, apakah itu mad tamkin, apakah itu mad arid li sukun, apakah itu mad lazim kalimi muthaqqal, apakah itu dipanggil sebagai mad jaiz munfasil, apakah hukum yang dipanggil sebagai mad wajib muttasil, apakah yang dipanggil sebagai mad silah tawilah, apakah yang dipanggil sebagai mad silah qasirah. Nun bersabdu, nun mati, tanwin, dia keluarkan berapa hukum? Apakah idgham ma'al gunnah, apa dia idgham bila gunnah, apa dia izalah khalqi, apa dia ikhfa hakiki, apa dia idgham apa dia idgham bil gunnah, apa dia tuan-tuan? Sebab apa? Kadang-kadang kita tidak belajar hanya membaca Al-Quran, tapi kadang-kadang kita tak upgrade ilmu kita dengan membaca Al-Quran bertajwid. Ini ilmu. Yang ketiga, kata Dr. Karun Zaidan, syarat kita nak beramal soleh, yang ketiga apa dia tuan-tuan? Yang ketiga, benda yang paling senang cakap tapi payah nak buat. Apa dia tuan-tuan? Iaitulah ikhlas kita kepada Allah. Bila kita buat amal soleh, kita ada 3 syarat. Kata ulama, sudah pasti amal soleh kita, setiap amal soleh yang kita buat diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu, ilmu kita. Yang kedua, bila kita buat amal soleh sembahyang, bila kita buat amal soleh puasa, bila kita buat amal soleh berzikir, bila kita buat amal soleh duduk-duduk kita teriak seorang-seorang sebab mengenangkan dosa yang pernah kita lakukan, bila kita buat segala amal soleh di dunia, tuan-tuan jangan sertakan bila kita ini melakukan kerosakan hubungan sesama manusia. Ini nombor 2. Sebab itu dalam satu hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, satu hari Nabi tanya kepada para sahabat, atadruna mal muflis? Wahai sahabat, kamu tahu tak siapa dia orang muflis? Sahabat jawab, al-muflisu fina man lam dirham wala mata. Orang yang muflis dalam kalangan kami ya Rasulullah adalah orang yang tidak ada dirham, duit tak ada. Yang kedua, harta benda pun tak ada. Ini orang muflis. Betul lah. Bagi fahaman kita pun orang muflis lagu tu. Betul tak? Saya tanya tuan-tuan, siapa dia orang muflis? Orang muflis ni ustaz, duit dia kena sita dengan bank negara, dia tak boleh nak buat keluar duit, dan dia pun tak boleh nak masuk duit, dia tak boleh nak buat pinjaman, nak beli kereta, nak beli rumah, tak boleh ustaz. Tu orang muflis. Betul? Sahabat jawab macam kita jawab, al-muflisu fina malam dirham wala mata. Ya Rasulullah,
kau tanya kami siapa orang muflis? Kami jawab, ya Rasulullah, orang muflis adalah orang yang tak ada duit dan tak ada harta benda. Nabi kata, al-muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamati bisalah wa siyam wa zakah. Nabi kata, orang yang muflis daripada kalangan umatku di hari kiamat, dia ni membawa pahala semayang, dia bawa pahala puasa, dia bawa pahala keluarkan zakat. Tuan-tuan, orang muflis kata Nabi bukan dia tak ada duit, dia ni ada duit. Dan orang muflis dia ni tuan-tuan bukan tak semayang, dia muflis dalam keadaan dia jaga semayang 5 waktu sehari semalam. Nabi kata orang muflis bukan orang yang tak puasa. Orang muflis kata Nabi dia mai daripada orang yang puasa. Yang ketiga, orang yang muflis dia bukan tak keluar zakat, bahkan tiap-tiap tahun dia keluar zakat, beberapa zakat dia keluarkan. Tapi Nabi kata hari kiamat dia nanti muflis. Pasal apa? Nabi kata yang pertama, dia pernah menuduh seseorang, dia pernah menyakiti hati satu orang, dia pernah mengumpat satu orang, dia pernah menfitnah satu orang, dia pernah memukul satu orang, dia pernah membunuh satu orang, dia pernah memakan harta satu orang tanpa kebenaran. Segala amal kebaikan yang dia buat di atas muka bumi Allah diberikan kepada orang-orang tersebut sehingga habis, kata Nabi. Dan sehingga habis, kemudian kejahatan orang-orang tersebut ditimpulkan ke atas belakangnya. Nabi kata, thumma turiha finnar, dia ni akan dilemparkan masuk dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala, wal'iyadu billah. Tuan-tuan, orang muflis ni tuan-tuan, dia boleh datang daripada orang yang hadir daripada kalangan orang masjid. Betul tuan-tuan, dia jaga puasa, dia jaga semayang, dia jaga zakat, tetapi dia tidak menjaga hablum minan nas, menjaga hubungan sesama manusia. Baik, tu mukadimah kita pada pagi ni. Mukadimah. Ya. Baik tuan-tuan. Dan ayat yang kita baca tadi surah Taubah, Allah Taala kata di dalam setahun ibu-ibu ada 12 bulan. 12 bulan Allah Taala sebut. Sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, 12 bulan ini telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setahun. Orang Arab Quraisy mereka dah diperkenalkan dengan 12 bulan ni. Tidak berlaku pada zaman Nabi saja, dah. Pada zaman Nabi cuma Sayyidina Umar menyusun kalender hijrah. Itu saja. Nak mula pada kalender hijrah, bulan Islam yang pertama nak mula bulan apa? Itu saja zaman Umar. Tetapi sebenarnya sebelum zaman Nabi, 12 bulan telah diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 12 bulan. Dan kata Allah di dalam 12 bulan ada 4 bulan yang haram. Haram bagi Allah ni maknanya suci bagi kita. Tanah haram. Tuan-tuan pernah dengar? Tuan-tuan pernah dengar tanah haram? Tanah haram ada 2, Mekah dan Madinah. Nama je tanah haram, bukan haram pergi ke sana. Ada orang dia salah faham. Kita cerita kita ada tanah haram di dunia ni, ada tanah haram, tanah yang diharamkan oleh Allah. Haram ni makna suci, baik, mulia. Ada makcik tu disilap faham. Dia kata, Allah Ustaz, baru makcik tahu tanah tu haram. Bukan tanah tu haram. Haram ni maknanya baik, suci, bagus. Tuan-tuan pergi ke sana. Mekah, Madinah. 4 bulan haram ada 4. Allah Ta'ala kata yang suci, yang bagus. Bila Allah Ta'ala puji 4 bulan ni, mesti ada kebaikan dan keberkatannya tertentu. Pertama, 3 bulan direct. Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Lagi satu dia terletak di antara bulan Sya'ban dan Jamadil Akhir. Apa dia tuan-tuan? Namanya Rejab. Hari ni lah kita masuk bulan Rejab, dah kita akan masuk melalui Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. 4 bulan inilah yang disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah, iaitulah 4 bulan haram, 4 bulan yang baik. Kata Ibnu Abbas, siapa yang melakukan amal soleh di dalam 4 bulan ni, maka amalannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya lebih. Dan kata Ibnu Abbas, siapa yang melakukan maksiat di dalam 4 bulan haram ni,
maka dosanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ambil satu sajalah pada pagi ini. Kita biasa dengar bulan Rajab ni terkenal dengan bulan apa? Bulan apa tuan-tuan? Suara kipas lebih kuat daripada suara tuan-tuan. Bulan apa? Ada apa peristiwa yang berlaku dalam bulan Rajab? Isra wal Mi'raj. Tak apalah, saya tanya, saya jawab. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ini dia banyak benda dia nak bagi tahu pada kita. Ya, ulama ada khilaf tentang tarikh berlakunya Isra Mi'raj. Tetapi Isra Mi'raj itu tetap berlaku. Tuan-tuan tengok, kita ambil satu dua pengajaran pada pagi ini cukup. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Isra ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala sebut dalam surah Isra ayat yang pertama. Tengok tuan-tuan, Allah Ta'ala kata apa? Subhana. Allah Ta'ala mulakan dengan perkataan Subhana. Subhanallah, Maha suci Allah, Maha besar Allah, Maha kasih Allah, Maha hebat Allah. Allah Ta'ala mulakan Subhana. Bila Allah Ta'ala katakan dengan Subhana, maka tidak ada benda yang lebih besar melainkan kekuasaan Allah. Jadi tak ada persoalan apa dia? Logik ke tidak, Nabi daripada Mekah, Nabi sampai ke Masjid Al-Aqsa dalam masa satu malam. Tak timbul persoalan benda tu. Sebab apa? Allah Ta'ala dah mulakan Subhana, Maha suci Allah. Ada orang duk tanya saya, Ustaz, minta maaf, logik ke Ustaz, Nabi daripada Mekah, Nabi pergi ke Masjid Al-Aqsa, kalau naik unta Ustaz, sebulan pergi, sebulan balik. Nabi duk abad, Nabi pergi hanya satu malam, bukan roh saja pergi, jasad Nabi pergi sekali Ustaz. Bukan Nabi pergi Masjid Al-Aqsa sahaja. Kemudian Nabi kata, Nabi pergi langit pertama, langit kedua, sampai Sidratul Muntaha, berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Logik ke Ustaz? Orang yang tanya soalan macam ni tuan-tuan, dia tidak faham dengan kehebatan zikir Subhanallah. Subhana, Allah Ta'ala habaq dah, Maha suci Allah. Aku ada kuasa, punya suka akulah nak buat lagu mana. Tuan-tuan tak boleh duk fikir, tuan-tuan tak boleh duk fikir macam mana kita rasa. Macam mana Nabi daripada Mekah, Nabi sampai Masjid Al-Aqsa, sedangkan naik unta tuan-tuan, sebulan pergi sebulan balik. Tapi Nabi bagi tahu, Nabi pergi selepas Isyak, Nabi pulang sebelum subuh. Nak ceritakan hebat. Allah Ta'ala Subhanalladzi yang asra. Nampak? Allah Ta'ala gunakan asra. Sara berjalan, asra memperjalankan. Maknanya Nabi di dalam Isra wal Mi'raj, Nabi tak berjalan sendiri, Allah yang habaq, aku yang memperjalankan. Makna siapa yang jalankan Nabi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanalladzi asra bi abdihi, hambanya, lailan, pada waktu malam, minal masjidil haram, daripada Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Al-Aqsa. Persoalan dia, kenapa Masjid Al-Aqsa? Ulama sebut Masjid Al-Aqsa adalah tempat pertembungan di antara dua alam, alam nyata dan alam ghaib. Sebab itu bila Nabi sampai Masjid Al-Aqsa, Nabi bertemu dengan seluruh para Nabi
yang terdahulu Nabi jadi imam solat 2 rakaat, makmumnya para nabi, para rasul terdahulu. Pertemuan di antara dua alam. Tuan-tuan, kalau ada pengalaman tuan-tuan pergi ke Palestin, kalau tuan-tuan ada pengalaman pergi ke Masjid Al-Aqsa, tuan-tuan dalam hidup ni tuan-tuan jangan terlepas pergi 3 masjid: Mekah, Madinah, Palestin. Sekarang ada travel yang dia buat 3 sekali. Macam dulu saya buat dengan lebih kurang dalam 80 orang. Kita pergi 3 tempat. Mula kita pergi Mekah, kita pergi ke Madinah, kemudian kita pergi ke Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan, siapa ada pengalaman pergi Masjid Al-Aqsa? Masjid Al-Aqsa ni tuan-tuan, masjid dia ada 2. Satu Masjid Al-Aqsa yang lama, satu yang atas tu hak baru. Yang asalnya tapak bawah, dia ada 2 tingkat. Selalu kita duduk semayang belah atas lah, sebab dia dengan dataran tu dia selari. Tetapi kalau tuan-tuan ikut tangga dekat bawah tu, dia tapak Masjid Al-Aqsa hak lama. Nabi kata siapa semayang Masjid Al-Aqsa, pahala yang dia dapat 500 kali ganda pahala. Siapa semayang Masjid Nabi 1000 pahala. Siapa dapat semayang dekat Masjidil Haram Mekah 100,000 pahala. Ni kehebatan 3 masjid. Masjid dia tak macam masjid Mekah Madinah. Mekah Madinah ni ramai orang tuan-tuan, ramai. Ratus ribu orang semayang. Madinah ramai tak? Ramai. Ratus ribu orang semayang. Tapi Masjid Al-Aqsa ni tuan-tuan sama lebih kurang Masjid Al-Bukhari ni lebih kurang 3-4 saf lebih kurang. Tapi masjid dia panjang tu, 3-4 saf. Dia tak ramai. Kenapa tak ramai macam Mekah Madinah? Saya pernah tanya satu imam satu Masjid Al-Aqsa, saya kata pasal apa orang sini tak main datang semayang, tak macam Mekah Madinah. Dia kata apa? Kalau kami semua yang datang solat berjamaah fardu 5 waktu sehari semalam secara ramai macam Mekah Madinah, Israel laknatullah dia hantar surat kepada rumah kami yang dia ugut bahawasanya rumah kami akan dibom. Tuan-tuan boleh bayang? Ni suasana di sana. Yang ramai yang datang solat berjamaah di Masjid Al-Aqsa majoritinya pelancong. Tuan-tuan, lepas itu tuan-tuan ada duit ni, ada duit lebih, tuan-tuan dah pergi Mekah dah, tuan-tuan pergi Madinah dah, jom kita pergi bagi Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan tengok keadaan di sana, sumbang di sana, bantu di sana untuk bersama-sama imarahkan masjidnya di sana. Baitul Maqdis tu saja ada 5 masjid. Masjid Al-Aqsa 1, Masjid Al-Aqsa 2, Masjid Marwan, Masjid Burak. Dia banyak masjid tuan-tuan. 200 meter Masjid Al-Aqsa kubah warna hitam. 200 meter ke depan tuan-tuan akan nampak kubah warna kuning. Kalau tuan-tuan tengok dalam Google, tuan-tuan type saja Masjid Al-Aqsa, ada kubah hitam, kubah kuning. Kubah kuning itu bukan Masjid Al-Aqsa, kubah kuning itu dipanggil sebagai Dome of the Rock, tempat Nabi Mi'raj. Ni tempat dah. Ramai orang keliru. Dia kata hak kuning itulah Masjid Al-Aqsa. Tak. Warna kuning itu tempat Nabi Mi'raj. Tempat Nabi Mi'raj diangkat oleh Allah. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, Allah Ta'ala bawa Nabi berjalan pada waktu malam. Kenapa tak waktu siang? Ni Abu Jahal petikai. Kenapa nak bagi tahu hang jalan waktu malam sedangkan orang sedang tidur, baru hang nak bagi tahu? Kenapa Tuhan tak bawa hang pergi berjalan waktu siang? Kami semua dapat tengok hang dibawa oleh Allah. Ni nak cerita iman tadi tu. Iman. Tak semua orang boleh terima benda ni. Antara orang yang paling sangkal Nabi SAW namanya Abu Jahal. Abu Lahab. Ni nombor 2. Ni orang sama ke orang lain? Orang lain. Abu Lahab pak saudara Nabi, pak penakan Nabi. Dia ni anak kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ada 16 orang anak. 6 orang perempuan, 10 orang laki-laki. Ayah Nabi Abdullah anak yang bongsu. Abu Lahab anak nombor 2. Pak Ngah Lahab lah, anak nombor 2. Anak nombor 2 Abu Lahab. Nama dia bukan Abu Lahab, namanya Abdul Uzza. Uzza ni apa? Berhala. Hamba kepada berhala. Nak ceritakan apa tuan-tuan? Hebat lah. Siapa yang boleh pakai? Tak semua orang boleh pakai nama-nama tokong ni. Tak semua boleh pakai. Cerita Abdul Uzza, dia dapat gelaran Abu Lahab. Lahab ni apa? Lahab.
bukan makan. Tu pelahap. Lahap ni apa tuan-tuan? Kalau ibu-ibu dipanggil sebagai glowing. Ayah-ayah balik rumah puji isteri, abang tengok awak ni makin glowing lah. Glowing ni apa? Muka dia licin, muka dia putih, muka dia handsome. Tu glowing. Sebab itu keturunan Nabi semua cantik-cantik. Nabi sendiri pun putih kemerah-merahan. Nak ceritakan apa? Lahap, pak dia bagi nama dia Lahap sebab kulit dia glowing. Tapi cantik pada nama, tak cantik pada perangai. Tidak. Waktu dia sebarkan ajaran sesat Nabi Muhammad waktu tu, Nabi pergi ke pasar, Nabi kata man qala ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang sebut la ilaha illallah, dia masuk syurga. Abu Lahab duduk belakang Nabi, dia tunjuk dekat Nabi lagu ni. Dia tunjuk macam ni, budak depan ni bohong, budak depan ni bohong, budak depan ni bohong, budak depan ni bohong. Satu hari Nabi panggil orang Mekah, wahai orang Mekah, mai sini Sat, aku nak habaq. Kalaulah aku bagi tahu hampa semua ada musuh dekat belakang bukit, adakah hampa semua percaya? Abu Lahab kata, cilakalah engkau Muhammad, sebab hang panggil kami nak habaq benda ni, mu tak bagi tahu pun, hang tak bagi tahu pun ada musuh, kami boleh tahu. Dia cilakakan Nabi. Turun ayat Allah, tabbat yada abi lahabin wa tabba. Maka cilakalah kedua belah tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa benda yang Abu Lahab buat, kata Allah, semuanya tak ada guna. Allah marah Abu Lahab ni. Weh, dahsyat tuan-tuan. Bukan orang lain, pak nakan Nabi. Itu Abu Lahab. Abu Jahal, dia tak ada kaitan dengan darah Nabi. Dia ni pemimpin Quraisy. Namanya pun bukan Abu Jahal, namanya Amru bin Hisham bin Mughirah. Dia masyarakat Arab Quraisy gelak dia sebagai Abu Al-Hakam. Abu Al-Hakam ni apa dia tuan-tuan? Orang yang cerdik pandai. Hakam, orang yang pandai. Hakim, bijaksana. Ni Abu Al-Hakam, dia orang pandai, orang cerdik. Kalau bahasa orang putih dia panggil cunning. Cunning ni apa tuan-tuan? Semua benda ada kat dia. Pandai, cerdik, kaki putar, semua duduk kat dia. Ni, sebab itu dia dapat gelaran Abu Al-Hakam. Dia hebatlah, orang yang dihormati. Macam mana dia boleh dapat Abu Jahal? Dia telah buat satu anak, dia telah membunuh satu orang perempuan namanya Sumayyah. Tuan-tuan pernah dengar kisah Sumayyah? Sumayyah ni tuan-tuan kumpulan Hijaz, dia buat lagu Sumayyah. Sumayyah kau lambang wanita salihah. Dia bunuh lagu mana? Dia ambil tombak, dia rejam Sumayyah melalui kemaluan Sumayyah. Mati dah. Pembunuhan Sumayyah oleh Abu Jahal sampai ke pengetahuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengar pasal cerita ni, Nabi tak boleh terima. Nabi tak boleh terima seorang wanita beriman, seorang wanita salihah dibunuh dengan kejam oleh Abu Al-Hakam. Nabi panggil terus Abu Al-Hakam itu sebagai Abu Jahal, orang paling bodoh sekali. Tidak ada orang paling bodoh melainkan Abu Jahal, dan nama Abu Jahal melekat sampai hari ini. Tuan-tuan, Abu Jahal ni dengan kafir Quraisy dia jenis bengang dengan Nabi dah. Bengang ni apa tuan-tuan? Dia lebih teruk daripada marah. Tidak, lebih teruk pada marah ni tuan-tuan tidur boleh lena. Bengang ni tidur pun tak boleh. Dia bengang. Mereka buat satu mesyuarat di parlimen Quraisy namanya Darun Nadwah. Buat satu parlimen nak kenakan kepada Muhammad. Orang bagi cadangan, tangkap Muhammad, seksa Muhammad, kurung Muhammad, campak Muhammad dekat batu, campak Muhammad dekat tempat keng kontang. Abu Jahal kata, ni apa ni hampa bagi cadangan? Hang nak pi upah orang Siam duk bunuh bayar 500, tak payah, aku ada cadangan. Kita ada 12 kabilah. Kita ambil setiap kabilah itu pemuda yang badan besar tegap, kepung rumah Muhammad, kemudian tikam, potong Muhammad, darah terpercik dekat semua 12 kabilah ni. Muhammad dan keturunan dia kalau nak repeat, dia kalau nak serang kita ada 12 orang, dia kena serang 12 puak. Oh, Abu Jahal tu dia panggil Abu Al-Hakam, hebat ni. Pengurusi mesyuarat dia kata apa? Inna hadha ra'yun. Oh ni Arab ni.
Ini baru cadangan, dia kata itu. Sebab itu tuan-tuan pernah dengar yang 12 orang dia kumpul kat rumah Nabi waktu tu, waktu malam, waktu Nabi nak hijrah. Ni tuan-tuan dan perempuan, dia mati dalam perang Badar. Abu Jahal dia mati dalam perang Badar. Sewaktu dia terbunuh, dia tak dibunuh lagi, dia kena tikam. Habis peperangan waktu tu, habis peperangan, ada satu orang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Dia ni tukang kalih mayat tentera Islam. Dia tengok tentera Islam, dia angkat, dia kebumikan secara syuhada, mati syahid lah. Tarik tentera Islam, kalih angkat tentera Islam, dia kalih tuan-tuan. Abu Jahal terkejut dah. Abu Jahal buka mata, dia kata, Abu Jahal masih hidup. Tuan-tuan, tengah nazak, apa kata Abu Jahal? Wahai Abdullah bin Mas'ud, siapa menang hari ini? La ilaha illallah. Nampak tuan-tuan, dia boleh tanya lagi siapa menang. Kata Abdullah bin Mas'ud, Allah dan Rasulnya yang menang. Abu Jahal senyum, dia kata apa? Akhirnya sampai juga ke puncak si pengembala kambing tu. Allah, dia kutuk siapa? Dia kutuk Nabi SAW. Abdullah bin Mas'ud dengar, dia ambil pedang, dia pancung kepala Abu Jahal, dia angkat kepala Abu Jahal, pergi bawa berjumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, Abu Jahal mati dah. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah, siapa yang nak melawan hukum Allah, dia takkan pernah menang. Sebab itu orang yang boleh terima tentang Isra' wal Mi'raj bukan orang yang biasa-biasa, tetapi orang yang ada iman. Waktu tu dia akan terima cerita yang dibawa oleh Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq, waktu dia dapat tahu, orang bagi tahu, Abu Jahal bagi tahu dia, Abu Bakar, hang nak percaya ke Nabi pergi Mekah, pergi Masjid Al-Aqsa dalam masa pergi lepas isyak, pulang sebelum subuh, kemudian dia kata dia bertemu dengan Allah, hang percaya ke? Kata Abu Bakar, siapa doa abang itu? Lah, sahabat hang bagi tahu, Nabi Muhammad. Apa kata Abu Bakar? Kalau yang bagi tahu itu Rasulullah, lebih daripada itu pun aku boleh percaya. Nak ceritakan iman tu. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam hidup kita tuan-tuan, benda paling mahal iman tu. Kalau tidak kerana mahalnya iman, Nabi takkan hijrah ke Madinah. Kalau tidak kerana mahalnya iman, Nabi tidak akan berjuang bermati-matian untuk Islam, untuk umat di akhir zaman. Kalau tidak kerana mahalnya syurga, sahabat Nabi seperti Abdurrahman bin Auf, dia tinggalkan seluruh hartanya, dia berjalan kaki bersama dengan Nabi dalam peristiwa hijrah Mekah Madinah. Kalau tidak kerana mahalnya iman dan syurga, Bilal bin Rabah telah menerima harta yang cukup banyak daripada tawaran kafir Quraisy waktu tu kalau keluar daripada Islam. Sebabkan syurga itu mahal lah, mereka berjuang bermati-matian untuk masuk ke dalam syurga Allah. Sebab itu orang yang nak masuk syurga, kata Nabi, yang pertama dia pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna. Allah Ta'ala kata, wahai manusia, wahai orang beriman, adakah kamu kira kamu telah beriman sebelum kamu diuji oleh Allah? Maknanya apa tuan-tuan? Sebelum kita nak jadikan orang beriman, Allah Ta'ala nak jadikan iman kita hebat, Allah Ta'ala pastikan dengan ujian pada kita. Sebab itu tuan-tuan, umur macam tuan-tuan, macam-macam penyakit, betul tak? Umur gout, akak-akak kena gout umur berapa? Umur 50. Umur tuan-tuan bayar saya mana ada gout. Umur tuan-tuan kena kencing manis bila tuan-tuan? Lepas pencen. Ngam-ngam hari ni pencen, esok tuan-tuan kencing manis lalu. Allah Ta'ala uji. Umur 50 kencing manis. Umur tuan-tuan bayar saya umur 33 ni tuan-tuan, mana ada kencing manis? Kencing orang banyak daripada kencing manis, betul tak? Tuan-tuan kena lemah jantung, sakit jantung, darah tinggi umur berapa? Umur 50, umur 60. Sebab itu tuan-tuan, jangan berbangga kalau tuan-tuan tak ada sakit. Jangan berbangga. Sebab Fir'aun tak pernah sakit. Fir'aun tak pernah sakit. Saya sembang ada satu orang,
Dia kata haji umur berapa? Dia kata alhamdulillah ala ustaz. Lah ni tahun ni masuk 79. Ush. Saya kata sihat no. Boleh bawa kereta, boleh bawa motor. Alhamdulillah lah saya. Alhamdulillah lah sakit tak ada apa, tak ada. Oh, dia bangga tuan-tuan. Tuan-tuan jangan. Sebab orang yang tak ada sakit ni Firaun. Dia tak ada sakit. Firaun ni tuan-tuan batuk pun tak pernah. Betul tak? Batuk pun tak pernah. Sebab Firaun tak isap ukuk. Kita ni isap ukuk tuan-tuan. Pencuri nak masuk pun takut. Tengah malam. Pencuri duduk atas pagar tuan-tuan. Dia kata, hai ada orang sakan batuk ni. Nampak tuan-tuan? Itu keistimewaan orang isap ukuk. Kita ni Firaun bersin pun tak pernah. Bila dia tak pernah sakit, dia bagi tahu apa? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Nampak tak? Bila sakit tak ada, Allah Ta'ala uji dia dengan kebongkakan yang ada. Dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tuan-tuan mesti ada sakit. Betul tak? Tak sakit jantung, kencing manis. Tak kencing manis, darah tinggi. Betul tak ni? Tak darah tinggi, go out, namanya gout. Tak gout, migraine. Tak migraine, pernah demam. Tak pernah demam, sakit apa lagi? Sakit sesama. Tak sakit sesama, sakit covid. Tak sakit covid, dia sakit hati. Ada juga. Ni apa ni ceramah dah nak pukul 8 tak berhenti. Dia sakit hati. Bukan orang tempat sini, tuan-tuan orang tempat lain. Kita ni sampai pukul berapa ceramah ni sebenarnya? Kebiasaannya ada dalam 10.30. Pukul 7? 10? 10? Sungguh ke ni tuan-tuan? Ke tuan-tuan duk kencing saya? Lebih kurang sikit lagi boleh? Sikit lagi boleh? Sikit lagi tuan-tuan. Sakit ni Allah Ta'ala bagi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, bila Allah Ta'ala bagi tuan-tuan sakit, Allah Ta'ala tarik 3 benda daripada tuan-tuan. Dengar elok-elok. Dengar betul-betul. Bila Allah Ta'ala bagi sakit, tuan-tuan demam, tuan-tuan ni apa? Allah Ta'ala tarik 3 ni pada tuan-tuan. Yang pertama, Allah Ta'ala tarik apa dia tuan-tuan? Allah Ta'ala tarik nikmat makan. Orang sakit mana ada selera nak makan? Betul tak? Tak ada. Sebab itu tuan-tuan ziarah orang sakit, tuan-tuan tak payah bawa makanan macam-macam. Bohong, dia tak akan makan. Pi ziarah hospital lalu ustaz. Ziarah Ajidin masuk hospital. Lelah. Duk masuk tu. Tiup kot ni, keluar kot ni. Lelah teruk. Kita duk bawa buah limau. Ajidin boleh makan buah limau, ada buah limau. Boleh. Nampak tak? Orang sakit mana ada selera makan. Din tu minat buah durian, buat tuan-tuan bawa durian, doktor marah. Haji Din kalau tak ada buah orang ni, kami ada bawa durian 3 biji musangking, boleh tak? Tak boleh, doktor marah. Tak boleh. Nampak tuan-tuan? Tak boleh. Mana ada orang demam, selera makan dia banyak tak? Mak demam ke? Allah ustaz, demam ustaz, ya Allah. Habis teringin nak makan apa? Itulah teringin makan KFC 3 baket. Ada tuan-tuan? Mana ada? Tak ada. Selera makan tak ada. Yang kedua, bila dia sakit, Allah Ta'ala tarik yang kedua, nikmat kesihatan tubuh badan merosot. Betul tak? Ketiga, Allah Ta'ala tarik dosa dia waktu dia sakit. Hak ni mahal. Bila Allah Ta'ala sihatkan kamu semula, Allah Ta'ala pulangkan 2. Yang ketiga, Allah Ta'ala tak pulang. Allah Ta'ala bagi nikmat makan, nikmat tubuh badan. Yang ketiga, Allah Ta'ala tak pulangkan dosa yang pernah kita buat. Allahu Rabbi. Ni hebat. Sebab itu ujian tu kena ada. Macam mana kita nak tahu ujian kita ini sama ada dia musibah ataupun bentuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan? Pernah tak tuan-tuan rasa, aku ni tayar kereta ni bocor ni, Allah Ta'ala nak bagi ujian ke nak angkat darjat martabat? Ulama sebut ada 2. Dengar betul-betul. Macam mana kita nak tahu ujian yang bila Allah Ta'ala bagi sama ada dia adalah nikmat ataupun dia musibah? Pertama, tuan-tuan tengok daripada kelapangan hati tuan-tuan. Kelapangan hati tuan-tuan.
Tuan-tuan naik kereta, tiba-tiba tuan-tuan kereta tayar meletup. Pum, meletup. Pertama, kita rasa apa? Tu, ulama kata tu. Kalau kita rasa, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, tayar aku meletup, ya Allah, mungkin kau nak bagikan sesuatu yang lebih baik. Kita doa beranggapan macam tu, ulama kata itulah tanda Allah Taala nak angkat darjat martabat kita. Boleh faham lagu tu? Yang kedua, bila tuan-tuan balik rumah, contoh, tiba-tiba tuan-tuan balik rumah terbakar. Contohlah, wal'iyadzubillah, rumah terbakar, baru nak terbakar. Kita pun tengok rumah terbakar habis dah ni, habis dah, tak ada tinggal apa. Kita buruk sangka dengan Allah, ya Allah, kenapalah kau bagi rumah aku terbakar, ya Allah, kenapa kau bagi macam ni, ya Allah, susahnya aku nak. Kalau kita tak reda, waktu tu Allah sebenarnya nak bagi tahu, ulama kata itulah musibah hukuman di dunia yang Allah Taala hukum hang, mungkin ada kesilapan dan kekhilafan yang pernah kita lakukan. Boleh faham lagu tu? No? Tuan-tuan jalan-jalan turun tangga, terbelicuk kaki duk terbelicuk ni, tulang lari pi hospital. Allahu Akbar, terima kasih ya Allah, kau bagi aku sakit ni, Allah, mungkin ada sesuatu yang baik kau nak bagi. Hati dia lapang, hati dia rata, maka tu sebenarnya Allah Taala angkat darjat martabat dia. Tuan-tuan turun tangga, kaki terbelicuk, tuan-tuan duk maki tangga, tuan-tuan duk maki masjid, dan lebih teruk tuan-tuan duk maki pengerusi masjid. Itu lagi teruk. Betul tak? Tuan-tuan duk naik, tuan-tuan duk cari tandas, tak ada. Duk mana pula tandas ni, nak pusing kot jauh pula dah. Depa ni menyusah kau orang. Nampak tuan-tuan? Ni Allah Taala kata, aku bagi musibah ujian. Saya ambil satu contoh sebelum saya tamatkan ceramah ni. Tuan-tuan, satu, berapa ramai rakan-rakan kita yang meninggal disebabkan Covid? Berapa ramai anak isteri kadang-kadang mati sebab Covid? Betul tak? Cuba tengok ke lapangan kehidupan. Tuan-tuan, bila Allah Ta'ala bagi ujian, tuan-tuan dengar, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang pertama, siapa yang duduk atas muka bumi, Allah Ta'ala kata, yang pertama aku uji perasaan takut. Takut ni Allah Ta'ala bagi, tuan-tuan. Takut hantu, lagi apa? Takut kena soal. Orang kaya takut miskin, orang ada pangkat takut hilang pangkat. Takut ni Allah Ta'ala bagi. Jadi macam mana takut nak bawa takut beriman? Takut meninggalkan apa yang disuruh oleh Allah, takut meninggalkan solat, takut buat maksiat. Ni takut-takut orang beriman. Kita kalih kot tu. Yang kedua, Allah Ta'ala uji apa? Kelaparan. Lapak ni tak tahu nak abang. Ada satu masa kita betul-betul lapak. Tuan-tuan pernah merasai zaman lapak? Zaman kita muda dulu, baru kahwin, kerja tak ada apa semua ni, kena buang kerja apa, nak makan pun tak ada, sampai minta beras kat jiran sebelah. Ni Allah Ta'ala uji kelaparan kamu. Uji kelaparan kamu, lapak. Yang ketiga, Allah Ta'ala uji wa naqasim minal amwal. Harta kamu ni berkurang, aku uji. Tuan-tuan tengok rakan-rakan kita yang kena banjir. Tuan-tuan tengok rakan-rakan di Mentakap saja, di Pahang saja tuan-tuan, puluhan surau total loss. Total loss ni apa tuan-tuan? Hilang. Tuan-tuan boleh bayang banjir tinggi mana? Di Shah Alam, tuan-tuan tengok rakan-rakan kita yang kena banjir sampai tingkat dia, dua rumah dua tingkat. Tingkat pertama habis. Sahabat kita tuan-tuan kenal dengan Abius, duk pelakon pelawak tu. Dia kata, saya kumpul duit 30 tahun nak bina satu mahligai untuk diri saya sendiri, 200,000. Kumpul duit 30 tahun 200,000, buat satu mahligai dekat tepi sungai. Tak adalah tepi sangat, jauh jugalah tuan-tuan, di Hulu Langat. Hari terakhir saya dengan pekerja saya orang Indonesia tampal wallpaper, saya tolong sekali seminggu sebelum tahun baru. Betul tak? Dia berhajat nak masuk rumah tahun baru. Tuan-tuan, tengah pasang ada seorang ustaz telefon. Dia kata, Abi, kita ada pergi hantar bantuan, ada satu tempat dah tenggelam banjir, dia pun keluar pergi ikut. Dalam perjalanan, lepas tengah jam ataupun nak sampai 1 jam tu, ada pekerja Indon dia telefon. Dia kata, Pak Abi, airnya sudah sampai di kaki tangga. Dia pun heran, tak pernah-pernah kawasan tu naik air sampai setinggi itu. Tiba-tiba air tu naik sampai kat kaki rumah dia ni.
Dia pun tak apalah pergi hantar bantuan apa semua ni. Lepas setengah jam pekerja dia telefon, Pak Ebi, airnya sudah sampai ke dalam. Dan dia kata ada tiang rumahnya sudah singit. Dia tengah hantar bantuan, dia pun heran. Macam mana tiang rumah ni singit? Dan dia beritahu kalau dia balik pun dia tak boleh nak buat apa. Lepas setengah jam tuan-tuan, pekerja Indo dia telefon, dia kata Pak Ebi, rumahnya sudah tiada. Tuan-tuan boleh bayar? 30 tahun kumpul duit, 2 jam Allah Ta'ala ambil keseluruhannya. Betul tak? Habis. Tu Allah Ta'ala kata apa? Inna Allah ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya aku membeli daripada kalangan orang beriman. Allah Ta'ala kata anfusahum, nyawa kamu aku ambil. Mak kita mati Covid, ayah kita mati Covid, anak kita mati Covid, aku ambil, kata Allah. Wa amwalahum, harta kamu pun aku ambil. Rumah kamu tenggelam, habis semua peti air, mesin basuh, buku, TV, apa, harta bendamu aku ambil, kata Allah. Aku ambil. Siapa redha, syukur, ikhlas, sabar, bi anna lahumul jannah, aku akan pastikan aku gantikannya dengan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat tu very powerful, memberikan motivasi kepada orang yang menerima musibah dan bencana. Tuan-tuan, kalau ada rakan-rakan kita yang kena musibah apa semua ni, tuan-tuan, dialah kemungkinan besar kalau dia redha, dia sabar, dia syukur, dia ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbi. Kita yang tak kena bencana, kita yang tak diuji seperti mereka, apa yang tuan-tuan kena buat? Yang tuan-tuan kena buat adalah salurkanlah apa saja bentuk bantuan mengikut kemampuan tuan-tuan. Tuan-tuan bagi RM1. RM1 itulah mereka duk pakai untuk survive kemungkinan anak mereka kalau tak makan boleh mati, boleh meninggal, boleh dapat sakit. Dengan RM1 tuan-tuan bagi walaupun RM1 sekeping roti, tapi kalau anak dia makan waktu saat tepat betul waktunya, pahala tuan-tuan cukup besar tuan-tuan. Allah. Tuan-tuan duk bagi pakaian, betul tak? Orang duk banjir, tuan-tuan bagi baju. Bagi baju tu bagi hak elok tuan-tuan. Bila apa? Di Shah Alam tu di Mentakak, mereka duk syuting bantuan longgokan baju orang sumbang sampai tak terpakai. Kadang-kadang kita bukan nak sumbang sangat, nak clearkan almari rumah, hak tu pun masalah juga. Tu mindset kita, betul tak? Jenis baju macam-macam dia bagi. Baju kelawak, tuan-tuan bagi baju kelawak ni nak pakai bila tuan-tuan? Duk bagi seluar dalam hak besar ni. Seluar dalam hak besar ni tuan-tuan, yang orang wartawan tu berangkat-angkat tu dia tuan-tuan besar. Ada ke orang Malaysia saiz besar ni tuan-tuan? Seluar dalam besar ni, getah pun haram pun tak ada dah. Nak buang spendor ni tuan-tuan bayang. Orang kita kalau bab menyumbang nombor 1, tapi benda yang disumbang tu pun pening juga. Sebab apa tuan-tuan? Biar kita beri benda yang terbaik, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan, bulan ini bulan Rejab, kita masuk bulan Syaban dan sampai. Imam tadi doa, Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, supaya kita sampai dalam bulan Ramadan insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan, 4 bulan haram ini bulan untuk menjadikan kita ni orang baik. Jadikan orang baik, jangan bergaduh, jangan berperang, jangan bergaduh suami isteri, jangan melawan, jangan apa isteri jangan melawan suami, suami jangan menggunakan kuasa vetonya untuk kadang-kadang nak mendera isteri, mendera anak-anak. Ni bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan sebarang bentuk kezaliman. Mudah-mudahan tuan-tuan, perkongsian kita pada pagi ini mendatangkan manfaat untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan. Mudah-mudahan mengundang berkat Allah Subhanahu Taala. Saya ni musafir lama dah 2 minggu. 2 minggu dan malam ni saya nak terus bergerak balik insya-Allah. Jadi Nabi kata doa orang musafir tu mustajab. Mudah-mudahan. Nabi kata ada 3 doa yang mustajab. Doa mak bapak, doa orang yang dizalimi, doa daripada orang yang sedang musafir. Jika ada keberkatan ya Allah pada pagi ini,
Aku yang sedang musafir ini, Allah sekiranya berkatlah doaku. Saya doakan tuan-tuan yang hadir pada pagi ini diluaskan seluas-luasnya rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan tuan-tuan dipanjangkan umur, diberikan umur yang barakah. Saya doakan tuan-tuan dipanjangkan segala rezeki tuan-tuan, diberikan segala kesihatan. Jika ada dalam kalangan kita sekarang ini ahli keluarganya yang sedang sakit, suaminya yang sedang sakit, ada anak dan mak ayah yang sedang sakit, dengan keberkatan yang ada pada pagi ini insya-Allah saya doakan tuan-tuan disembuhkan segala kesakitan tuan-tuan, diringankan segala penyakit yang kita hadapi dan alami. Saya doakan tuan-tuan jika ada dalam kalangan tuan-tuan yang hatinya gundah gulana, yang tak tenang, yang tak tenteram, dengan keberkatan yang ada pada pagi ini ya Allah, Kau campakkanlah sakinah, mawaddah warahmah, ketenangan dan kebahagiaan kepada keluarga-keluarga mereka ya Allah. Dan jika ada dalam kalangan tuan-tuan yang ada anak, saya doakan tuan-tuan setiap zuriat tuan-tuan yang tuan-tuan lahirkan, cucu dan keturunan tuan-tuan dijadikan orang yang soleh, orang yang solehah, suami yang soleh, isteri yang solehah, keluarga terbaik dunia dan juga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Doakan saya juga tuan-tuan ya, untuk saya, isteri, anak-anak dan juga sebagainya insya-Allah. Mudah-mudahan saya mengucapkan ribuan terima kasih, jazakallah khairan. Terima kasih banyak-banyak kepada Masjid Al-Bukhari. Saya ingat dulu saya datang waktu ceramah Maulidur Rasul kalau tak silap. Betul tak? Ceramah Maulid Nabi, dan pengurusi kata nak cat masjid ni. Betul tu, nak cat dah ni. Nak cat dah. Nak renovate lah ya, renovate. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan segala urusan, insya-Allah kehidupan kita dunia akhirat insya-Allah. Jazakallah khairan. Moga Allah Ta'ala berkati perkumpulan perhimpunan kita pada pagi ini. Tak banyak kita kongsi pada pagi ini, walaupun dapat sedikit itulah amalkan secara berterusan. Mudah-mudahan ada manfaat untuk diri saya dan juga untuk tuan-tuan dan keluarga. Jazakallah khairan. Terima kasih. Jadi sebelum saya tamatkan ceramah saya pada pagi ini, saya nak iklankan sedikit. Pagi ini saya ada buat sedikit jualan amal. Kalau tuan-tuan nak bersama-sama untuk membantu pusat pengajian Al-Quran dan juga Qiraati di negeri Melaka, di bawah saya, kita ada lebih kurang ada 60 orang pelajar yang belajar bab Quran, belajar bab hadis Nabi SAW. Tuan-tuan yang nak bersama-sama untuk meneruskan keberlangsungan pusat pengajian Al-Quran dan juga Qiraati, boleh sama-sama untuk menyumbang sedekah, sama ada persendirian ataupun nak membeli sambil menyumbang. Saya ada bawa minyak wangi kasturi original. Tuan-tuan boleh dapatkan minyak wangi kasturi original Kijang yang telah disyifakan siap-siap. Saya bukan jual Al-Quran, saya jual minyak wangi. Syifa tu saya hadiah kepada tuan-tuan. Tuan-tuan kalau nak berminat boleh dapatkan. Pertama, bagus untuk mengeratkan kasih sayang rumah tangga. Yang kedua, bagus untuk anak degil malas nakal. Suami degil pun boleh pakaikan dia. Dia ada 5 jenis bau. Dalam minyak wangi tu ada kayu dan ada bunga. Kita ada damar gaharu, ada kayu gaharu dalam tu. Damar raja, ada raja kayu dalam tu. Minyak wangi, wangian berbeza, khasiat sama. Yang ketiga, boleh buat parti mandi bunga. Yang keempat, boleh untuk mengelakkan saka, santau, sihir dan sebarang gangguan makhluk halus. Untuk histeria, anak balik asrama. Tuan-tuan kalau nak pergi bercuti, tuan-tuan tinggalkan rumah, minyak wangi ni saya ajar siap-siap dalam flyers tu cara nak pagar rumah. Cara nak pagar rumah, ataupun tuan-tuan pergi bercuti nak pagar rumah. Takut ada benda, tuan-tuan letak dalam botol spray, tuan-tuan spray setiap sudut. Ada kaedah dia. Cara pakai pun saya ajar semua dalam flyers. Dan tuan-tuan ada banyak khasiat lah, ada lebih kurang berbelah khasiat. Untuk pelaris perniagaan, siapa yang berniaga, insya-Allah pelaris perniagaan, tuan-tuan boleh dapatkan RM6 sahaja satu botol, murah. Untuk sama-sama di bawah pusat pengajian Al-Quran dan juga Qiraati. Yang kedua, saya ada bawa kopi kayu penawar hitam. Tuan-tuan boleh dapatkan lah. Kita dah ada Jakim, KKM, kita ada 4 cop kopi daripada kita masuk ujian makmal. Ujian makmal bagus untuk kesihatan, kencing manis, darah tinggi, untuk migrain, sakit urat, sakit sendi, bagus untuk buang panas dalam badan, untuk buasir, saka, santausi, boleh dapatkan lah. Tinggal kopi O saja. Satu paket RM17. Dalam tu secik-secik kecil, tuan-tuan boleh dapatkan di tepi belah sana, dekat pintu sana. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.